Hai semua, Assalamualaikum. Okey, cikgu akan tunjukkan cara nak menjawab soalan latihan yang cikgu berikan okey, di muka surat 27. Jadi, untuk soalan 119, ini soalannya, dalam rajah 40, A, B, C, D, E, F, G, H ialah sebuah oktagon sekata. ACI, okey, ACI dan EDI adalah garis lurus. Maka diminta untuk kita mencarikan nilai X, Y dan Z. Okey, jadi kamu tengok di sini. Okey, dekat sini. Jumlah sudut pedalaman bagi oktagon ialah 1080. Setiap sudut oktagon sekata, jadi setiap sudut itu kita perlu bahagikan dengan 8. Maka setiap sudut yang ada pada poligon itu ialah 135. Maka X ialah 135X. Kemudian jom kita cari pula nilai bagi Y. Kalau dilihat di sini, Y berada di kaki bagi segitiga ABC. Okey, maka untuk mendapatkan jumlah sudut bagi Y, kita gunakan kaedah untuk mencari sudut bagi kaki segitiga kaki sama. Okey, X 135 ini A tambah B tambah B. So, 135 tambah Y sama dengan 180 darjah. Maka, setelah kita buat calculation, Y yang kita dapat ialah 22.5 darjah. Okey, itu Y. Okey, ini cara untuk mendapatkan Y. Okey, seterusnya bagaimana pula untuk kita mendapatkan nilai Z? Okey. Kita tahu kalau tengok pada gambar Z berada di sini. Okey. Kita tahu nilai Y di sini, maka kita akan cuba dapatkan berapakah sudut bagi sudut yang bersebelahan dengan Y ini. Yang ini kita tahu ini adalah sudut tepat sebab dia garis lurus. Ini pun garis lurus. Maka ini adalah sudut tepat 90 darjah. Okey. Maka apa yang kita boleh lakukan? Kita dapatkan bagi R dulu. Okey. Jumlah sudut pedalaman bagi segi 4 semua ni ialah 360. Okey, kalau sebab mereka mempunyai sisi yang sama, maka 135 tambah 135 tambah R, sebab dia punya sisi sama kan. Okey, tambah R sama dengan 360 sebab ini segi 4. Okey, walaupun dia tak sama tapi dia segi 4. So 2R sama dengan 360 tolak 270. Cikgu dapat 90 dan untuk nilai R 90 bahagikan dengan 2, maka cikgu dapat 45 darjah. Okey. Now, so dekat sini, okey. So sekarang kalau keseluruhan ini 45 darjah, jadi berapakah sudut di sebelah Y ini? 45, cikgu tolakkan dengan 45 ditolakkan dengan 22.5. Okey, yang kita dapat Y tadi. Okey, jawapan kita ialah 22.5. Maka Z, okey sebab dia segitiga kan. So Z sama dengan 180 tolak 90 tolak 22.5 sama dengan 67.5. Jadi itulah sudut bagi Z. Okey, kita teruskan dengan soalan 120. Dalam rajah 41, ABC adalah garis lurus. Okey, selain daripada itu, maklumat yang kita dapat daripada rajah ini, okey, mereka sudut ini adalah sama kerana mereka adalah segitiga kaki sama. Okey, jadi apa yang kita boleh lakukan? Okey, sudut pada segitiga sama kaki adalah sama di kedua-dua kakinya, maka X tambah 80 tambah 80, kita akan dapat 180.
X sama dengan 180 tolak 160 dan kita dapat sudut bagi X ialah 20 darjah. Okey. Seterusnya kita tengok pula soalan bagaimanakah untuk kita mencari Y. Sekarang kita tengok Y ini berbentuk rhombus 4 segi, jadi segi 4, jadi dia jumlah sudut pedalaman di dalam ini ialah 360 darjah. Okey, kita tahu apabila kita tahu nilai X yang ini sudut 99 darjah, maka kita boleh tahu nilai di dalam ini sudut bersebelahan X ini kerana mereka berada dalam satu garis lurus. Total X, sudut X, okay, sudut sebelahan dia dan sudut 99 adalah 180 darjah. Maka kita boleh cikgu wakilkan sudut sebelahan itu sebagai R. Okay. Maka 20 tambah R tambah 99 adalah 180 darjah. Di sini cikgu dapat nilai R apabila 180 tolak 119 darjah, cikgu dapat 61 darjah. Okey, ini untuk R. Maka apa yang cikgu boleh buat ialah cikgu hasil tambah semua sudut ini adalah 360 darjah. Okey, Y tambah 126 tambah 65 tambah 61 adalah sama dengan 160 darjah. Maka Y yang cikgu dapat ialah 360 tolak 252. Maka Y yang kita dapat ialah 108 darjah. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Okey girls, soalan 121 kita perlu permudahkan persamaan yang diberikan. Untuk A, 19P tambah 16 tolak 5P tolak 12. Apa yang kita perlu lakukan yang pertama ialah kita susun semula. Okey, kita susun dahulu. Okey, kita ambil P dengan P, nombor bulat dengan nombor bulat. So, cikgu susun 19P tolak 5P tambah 16 tolak 12. Okey, dan boleh diselesaikan. 19P tolak 5P ialah 14P dan 16 tolak 12 kita dapat 4. Okey, untuk soalan seterusnya, negatif 12Q tolak 6. Okey, tambah 8Q tambah 3Q tolak 19. Sama juga, kamu perlu susun kembali ayat nombor-nombor berikut supaya kamu tidak tertinggal ataupun tidak tersalah untuk operasi tambah ataupun tolak. So, negatif 12Q tambah 8Q tambah 3Q, kita akan dapat negatif Q. Okay? Sebab negatif 12 tambah 8, kita akan dapat 4. Okay? Kita akan dapat negatif 4Q. Okay? Negatif 4Q tambahkan dengan 3Q, maka kita akan dapat negatif Q. Manakala negatif 6 tolak negatif 19, kita akan dapat negatif 25. Okay, so itu adalah untuk jawapan soalan 121. Alright girls, seterusnya bagi soalan 122, soalannya rajah 42 ialah satu cartapa yang menunjukkan bilangan pelajar dalam 4 buah kelas yang mengambil bahagian dalam suatu kem motivasi. Jumlah semua pelajar yang mengikuti kem itu ialah 90. Okey, kalau kamu lihat di sini, bagi kelas hijau 25, bagi biru 5N, kuning 4N dan merah pula 4N. Okey, di sini soalan meminta untuk kita mencari nilai N. Okey, so apabila kita nak mencari nilai N, maka apa yang kita perlu lakukan ialah jumlah pelajarnya 90. Okey, so 5N tambah 25 tambah 4N tambah 4N sama dengan 90. Kita tambahkan 5N tambah 4N tambah 4N itu dapat 13N. Okey, 13N sama dengan 65. Maka N adalah 65 bahagikan dengan 13. Kamu akan dapat N sama dengan 5. Okey. Seterusnya, soalan meminta untuk kita mencari, menghitung sudut sektor. Okey, menghitung sudut sektor yang mewakili kelas biru. Okey, kita tengok. N tu ialah 5 dan kelas biru sama dengan 5N. Kita dapatkan dulu berapakah bilangan murid di dalam kelas biru. Okey, 5 kali 5, maka jumlah murid peserta bagi kem kelas biru ialah 25. Untuk mencari sudut sektor,
Okey, sudut sektor kelas biru. Okey, kita kena inilah formulanya, caranya. 25 ini ada 25 pelajar. Bahagikan dengan 90 ini ialah jumlah pelajar untuk keseluruhan kem tersebut. Didarabkan dengan 360 darjah. Okey, kerana satu bulatan ada 360 darjah. Okey, kita selesaikan dan kamu akan dapat, okey, ini kita boleh potong 1, 4. So, 25 darab 4, kita akan dapat 100 darjah. Okey, itu untuk soalan 122. Mudah kan? Baiklah, untuk soalan terakhir hari ini, diberikan persamaan X sama dengan Y darab 5X tambah 1 bahagi 4Y tolak 1 dan diminta untuk nyatakan X dalam sebutan Y. Okey, di sini penting. Okey, soalan kata nyatakan X dalam sebutan Y. Okey, cikgu akan tunjukkan caranya. Yang pertama, kalau kamu tengok di sini. Okey, cikgu pusingkan. Okey, apa yang kamu perlu lakukan? Yang pertama, kamu perlu naikkan. Okey, kita kena pecahkan ini. Okey, naikkan 4Y tolak 1 ke atas. Sebab ini bahagi, maka bila dia naik ke atas, dia akan jadi darab. So, X darab 4Y tolak 1 dan sama dengan Y darab 5X tambah 1. Maka, kamu tolong selesaikan ini dahulu. Kamu akan dapat X darab 4Y ialah 4XY. X darab negatif 1, negatif X. Okey, sama juga dengan sini. 5X darab Y, 5XY. Tambah dengan Y darab 1 dapat Y. Okey, kemudian, okey, susun semula negatif X dan jemput. Kamu jemput Y di sebelah kanan ini, bawakan ke kiri. Apabila di sebelah kanan ialah positif, maka masuk ke sebelah kiri dia jadi negatif. Okey. So negatif X tolak Y sama dengan, okey, 5X di Y di sini kita biarkan dan kita jemput 4XY. Bila kita jemput 4XY, 4XY ni kan positif kan? So kita kena pindahkan dia ke sebelah kanan, maka dia akan jadi negatif. Okey, dia akan jadi negatif. So kat sini kita akan dapat negatif XY, negatif X tolak Y sama dengan, Allah. Okey, negatif X tolak Y sama dengan 4, negatif X tolak Y sama dengan XY. Okey. Now, soalan tadi dia minta kita untuk nyatakan X dalam sebutan Y. Sekarang ni kamu tengok apa yang cikgu buat dekat sini. Cikgu dia ada dua cara kat sini. Okey, cuba kalau cikgu tinggalkan negatif X, cikgu pindahkan Y ke sini. Okey, negatif X sama dengan XY tambahkan dengan Y. Sebab ni tolak kan, pindah ke kanan dia jadi positif. Dan cikgu mudahkan, cikgu akan dapat, sebab ni Y ada Y, jadi Y sama dengan, dekat sini boleh juga ditulis sebagai Y darab X tambah 1. Okey, sebab cuba tengok. X kalau darab Y, kita dapat XY. Y darab 1, kita akan dapat Y. Okey. Alright. Now, seterusnya, cikgu nak, apa akan jadi kalau cikgu tinggalkan Y? Kalau cikgu tinggalkan Y, X ini cikgu pindahkan ke sebelah kiri. Ini darab kan? So, bila pindah ke sebelah kiri, dia akan jadi bahagi. So, negatif X per X tambah Y sama dengan Y. Okey, ataupun kalau cikgu terbalikkan cara penulisan, dia akan jadi begini. So, girls, ingat soalan minta untuk kita nyatakan X dalam sebutan Y. Ini adalah Y dalam sebutan X. Jadi, jawapan ini adalah salah. Okey. Cuba kalau kamu tengok ini pula. Yang ini cikgu tinggalkan negatif X. Yang ini cikgu tinggalkan negatif Y. Okey. Kita bermula daripada ini. Negatif X tolak Y sama dengan XY. Cikgu bawakan ke sini. Cikgu tinggalkan negatif Y. Maka cikgu akan dapat negatif Y sama dengan XY tambah X. Sebab apa tambah? Sebab sini negatif X. Okey, dan cikgu permudahkan, cikgu keluarkan X sebab kedua-dua nilai di sini ada X, maka X darab Y tambah 1. Betul tak? Cuba cek. X darab Y, XY. X darab 1, X. Okey. Seterusnya, okey, cikgu pindahkan. Y tambah 1 ni kan darab dengan X kan? Cikgu pindahkan ke kiri, cikgu dapat bahagi.
maka X sama dengan negatif Y. Okey, sebab kita tak berubah. Negatif Y per ataupun bahagi dengan 2 tambah 2 pula dah. Y tambah 1. Okey. Right. Ataupun cara penulisan nak senang, perkara rumah biar sebelah kiri. Apa yang cikgu buat dekat sini? Cikgu pindahkan saja keseluruhannya. Maka X sama dengan negatif Y per Y tambah 1. Jadi kat sini, yang mana satu yang betul? Yang pertama ataupun yang kedua? Ingat balik soalan minta untuk kita nyatakan X dalam sebutan Y. Ya, jadi yang betul ialah yang kedua ini. Okey, thank you.